Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan bawung dari jenis Hemibagrus. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Sudah pasti ramai yang mengenali ikan bawung, kerana ia adalah salah satu ikan air tawar tempatan yang amat popular diburu oleh pemancing dan nelayan untuk dijadikan hidangan yang lazat, seperti masak lemak tempoyak atau asam pedas. Ikan bawung berada di dalam keluarga Bagridae. Bagridae adalah salah satu keluarga dari susur galuh Siluriformes, iaitu susur galuh bagi kesemua ikan jenis catfish. Sebenarnya ada banyak ikan tempatan dari keluarga Bagridae yang digelar sebagai ikan bawung, walaupun di bawah jenis yang berbeza, seperti ikan bawung pisang yang berada di bawah jenis Leucassis atau bawung tikus yang berada di bawah jenis Bagritis. Kecuali ikan kenera, kerana ikan kenera bukan berada di dalam keluarga Bagridae, ia berada di dalam keluarganya sendiri iaitu Sisoridae. Oleh itu ia tidak sepatutnya dipanggil sebagai ikan bawung kenera. Berbalik tentang ikan bawung, video kali ini akan kongsikan tentang kesemua spesies ikan bawung yang berada di bawah jenis Hemibagrus saja, iaitu jenis yang paling popular di kalangan ahli keluarga bawung atau Bagridae di Malaysia. Berpandukan kajian terkini, ada 10 spesies Hemibagrus tempatan yang wujud di Malaysia. Dan berdasarkan rekod, ada satu lagi spesies Hemibagrus pendatang di Malaysia. Jom kita kenali setiap spesies Hemibagrus yang ada di Malaysia. Hemibagrus capitulum, ia dikenali sebagai ikan bawung sungai atau bawung kuning. Ini adalah ikan bawung tempatan yang paling meluas taburannya di Malaysia, kerana ia boleh ditemui hampir di seluruh semenanjung dan juga turut ditemui di negeri Sarawak. Ikan bawung sungai biasanya ditemui di sungai kawasan rendah, di parit, dan ada juga ditemui di tasik atau kawasan berpaya. Antara ciri-cirinya ialah ia memiliki bentuk kepala yang lebih pendek dan lebar sedikit. Penghujung tulang-tulang sirip dorsalnya ada lebihan yang panjang yang menjadikan bentuk sirip dorsalnya bergerigi. Sirip adiposnya pula agak rapat dengan sirip dorsal, dan penghujung ekornya berbentuk tumpul. Berdasarkan rekod, ikan bawung sungai boleh membesar sehingga 16 inci. Hemibagrus hoverni, ia dikenali sebagai ikan bawung lawi. Di Malaysia, taburan ikan bawung lawi lebih banyak di bahagian selatan semenanjung dan turut ada ditemui di negeri Sarawak. Ciri-cirinya mudah untuk dikenali, kerana ia memiliki lawi yang panjang di sirip dan ekornya. Dari ciri-ciri inilah ia mendapat gelarannya sebagai ikan bawung lawi. Selain itu, sirip adiposnya lebih kecil, dan ada warna hitam di pinggir atas dan bawah ekornya. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 16 inci. Hemibagrus gracilis, yang dikenali sebagai ikan bawung akar. Taburan ikan bawung akar di Malaysia agak meluas di semenanjung. Selain negeri Pahang dan Johor, ia turut ada ditemui di beberapa negeri lain juga. Ikan bawung akar boleh dikenali melalui ciri-ciri fizikalnya, kerana badannya lebih panjang dan jarak kedudukan sirip adiposnya jauh sedikit dari sirip dorsalnya. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 16 inci. Hemibagrus divaricatus, ia dikenali sebagai ikan bawung akar perak. Seperti namanya, ikan bawung akar perak adalah spesies endemik di negeri Perak, kerana ia hanya ditemui di lembangan Sungai Perak. Dari segi ciri-cirinya, ia kelihatan sangat mirip dengan ikan bawung akar biasa, tapi ada sedikit perbezaan pada sirip adiposnya, kerana pangkal sirip adiposnya kecil sedikit berbanding bawung akar biasa. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 12 inci. Hemibagrus sabanus, ia dikenali sebagai ikan bawung gantang. Di Malaysia, ikan bawung gantang hanya ditemui di negeri Sabah.
Antara ciri-cirinya ialah ia memiliki sirip dorsal yang lebih kecil, namun sirip adiposnya lebih besar dari ikan bawang tempatan yang lain. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 8 inci. Hemibagrus fortis, ia dikenali sebagai ikan bawang sopong. Di Malaysia, taburan ikan bawang sopong ada di negeri Sabah dan Sarawak. Ia mirip seperti ikan bawang sungai, tapi boleh dibezakan melalui sirip dorsalnya, kerana bentuk sirip dorsalnya lebih rata dan tidak terlalu bergerigi seperti ikan bawang sungai. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 11 inci. Hemibagrus baramensis, ia dikenali sebagai ikan bawang lilin. Di Malaysia, taburan ikan bawang lilin ada di negeri Sarawak dan Sabah. Dari segi penampilan, ia agak mirip seperti ikan bawang gantang, tapi boleh dibezakan melalui sirip adiposnya yang lebih kecil dan rapat dengan sirip dorsal. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 7 inci. Hemibagrus semotus, ia dikenali sebagai ikan bawang padas. Di Malaysia, ikan bawang padas hanya ditemui di negeri Sabah. Dari segi penampilannya, ia kelihatan seperti ikan bawang lilin, namun jarak antara sirip dorsal dan sirip adiposnya lebih jauh berbanding ikan bawang lilin. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 8 inci. Hemibagrus bongan, ia dikenali sebagai ikan bawang bongan. Di Malaysia, ikan bawang bongan hanya ditemui di negeri Sarawak. Dari segi penampilan, ia kelihatan seperti ikan bawang akar, cuma muncungnya panjang sedikit berbanding ikan bawang akar. Berdasarkan rekod, ia boleh membesar sehingga 8.5 inci. Hemibagrus wiki, ia dikenali sebagai ikan bawang kelulang. Di Malaysia, ikan bawang kelulang boleh ditemui di negeri Perak, Pahang, dan kemungkinan ia juga wujud di negeri-negeri berhampiran. Penampilannya agak berbeza sedikit berbanding ikan bawang tempatan yang lain. Ikan bawang kelulang memiliki kepala yang besar dan panjang, struktur mulutnya lebih rata, dan ada garisan berwarna putih yang jelas di atas sirip dan di bahagian atas serta bawah ekornya. Ini adalah spesies ikan bawang tempatan yang terbesar, kerana ia boleh membesar sehingga 28 inci, atau mungkin boleh membesar lebih dari itu. Yang terakhir adalah spesies Hemibagrus pendatang, iaitu Hemibagrus wicioides, yang dikenali sebagai Asian Reptile Catfish atau ikan bawang ekor merah. Ikan bawang ekor merah tidak wujud di Malaysia, ia hanya wujud di lembangan Sungai Mekong dan lembangan Sungai Chao Phraya yang berada di antara negara Thailand, Kemboja, Vietnam, dan Laos. Ia telah dibawa ke Malaysia untuk penternakan, namun ada yang terlepas dari sangkar ternak dan ada juga yang sengaja dilepaskan. Dari segi penampilan, ia sangat mudah dikenali, kerana ekor dan sebahagian siripnya berwarna merah yang terang. Tiada sebarang spesies ikan bawang tempatan yang memiliki ciri-ciri begini. Bawang ekor merah juga amat besar berbanding ikan bawang tempatan, kerana ia boleh membesar sehingga 40 inci. Itulah kesemua spesies Hemibagrus atau ikan bawang yang wujud di Malaysia. Ikan bawang adalah ikan pemangsa, antara sumber makanan utamanya ialah ikan dan udang. Dari sudut ekologi, kewujudannya berperanan untuk mengawal populasi ikan tertentu, terutamanya ikan yang bergerak dalam kumpulan yang besar seperti ikan seluang. Oleh kerana ia bersifat predator, kemunculan ikan bawang ekor merah ke perairan tempatan telah memberi impak buruk dan menjejaskan biodiversiti, kerana ia telah bersaing dengan ikan bawang tempatan terhadap sumber makanan dan habitat yang sebelum ini terhad untuk spesies tempatan saja. Disebabkan saiznya yang lebih besar, ikan bawang ekor merah jauh lebih agresif dan rakus berbanding ikan bawang tempatan. Tambahan lagi ia lebih mudah bertahan dan cepat membiak, lalu ia menjadi lebih dominan. Maka kini rantaian makanan semula jadi mula hilang keseimbangan. Semakin banyak spesies ikan dan udang tempatan pupus di beberapa sungai utama yang penting di Malaysia, antara yang paling terkesan adalah Sungai Selangor. Oleh itu, jika korang temui ikan bawang ekor merah, janganlah lepaskan semula walaupun saiznya sangat kecil, kerana ia perlu dihapuskan dari perairan negara kita. Kita ada pelbagai spesies ikan bawang tempatan yang sudah memadai untuk menjadi sumber utama kepada kita baik dari segi keperluan,
ekonomi, dan kelestarian ekosistem. Apa yang kita perlu buat adalah perkembangkan lagi penternakan ikan bawung tempatan dan juga program-program konservasi. Selain menjadi hidangan yang lazat, mungkin ada yang tak tahu bahawa ikan bawung tempatan juga kini semakin terkenal sebagai ikan hiasan, terutamanya ikan bawung kelulang, bawung lawi, dan juga bawung akar. Dengan erti kata lain, sebenarnya ikan bawung tempatan memang berpotensi tinggi jika lebih dikomersialkan, baik dalam pasaran makanan maupun sebagai ikan hiasan, kerana ikan ini sentiasa ada permintaan. Harap akan lebih ramai pihak yang membuka minda untuk utamakan penternakan ikan tempatan, kerana ia memang berpotensi tinggi untuk jana pendapatan. Jika korang mahu membela ikan bawung, kebanyakan spesies memiliki kriteria yang sama dari segi pH dan suhu air. Cuma ikan bawung memerlukan tank yang cukup besar baginya, sekurangnya 3 kaki ke atas. Digalakkan untuk meletakkan prop seperti paip atau kayu, kerana ikan bawung lebih tenteram jika ada tempat ia boleh menyorokkan diri. Elakkan dicampur dengan ikan yang lebih kecil, kerana ia amat cenderung untuk memakan ikan tersebut. Dari segi pemakanan, ia memerlukan makanan hidup seperti ikan, cacing atau udang. Alternatif lain ia boleh diajar untuk makan pellet tenggelam atau sinking pellet. Ada sesetengah pemilik juga berjaya mendidik spesies tertentu untuk makan pellet terapung atau floating pellet. Ikan bawung bukan ikan yang mengambil nafas dari udara luar seperti ikan keli, oleh itu penggunaan pam atau aerator diperlukan untuk menjana sumber oksigen di dalam air. Suhu air yang bersesuaian ialah 20 darjah Celsius hingga 28 darjah Celsius. pH air yang bersesuaian ialah sekitar 6.0 hingga 8.0. Itulah serba sedikit tentang ikan bawung yang Siti dapat kongsikan. Semoga apa yang telah dikongsikan bermanfaat. Ingat, kita perangi bersama ikan bawung ekor merah dan ikan pendatang yang lain untuk memelihara populasi ikan tempatan dan ekosistem demi keterjaminan masa depan kehidupan kita sendiri. Semoga ikan bawung tempatan kekal terpelihara di perairan negara kita. Sekian, dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.